Okay, sir. Okay, so kita start. Alright. Okay, saya share screen dulu. Screen. Okay, so untuk aktiviti kelas kita hari ini, apa yang kita akan kita buat So, pemasangan sistem operasi untuk lab kita hari ini. Perancangan makmal kita. So saya akan cerita tentang apa itu BIOS. Pemasangan visual machine dan operating system, jenis-jenis perisian dan juga lab kedua. Pemasangan Windows 7 dan Linux Ubuntu. Itu lab kita untuk hari ini. Untuk slide kita yang pertama ni. Apa tu BIOS? Saya buka kamera dulu. Apa tu BIOS? BIOS ni merupakan basic input output system. Program BIOS ni dijalankan semasa komputer dihidupkan. So BIOS ni dia merupakan flash chip yang ada di atas motherboard komputer. So yang ni dia dah dipasang siap di atas motherboard di kilang. So BIOS ni dia adalah ingatan kekal. Walaupun macam mana pun kalau kamu off komputer dia takkan hilang program BIOS ni. Apa BIOS buat? So kerja BIOS. Kerja BIOS dia akan check ke semua perkakasan kamu daripada keyboard, mouse dan kesemuanya sekali. Supaya dalam keadaan baik. Macam contohnya kalau kamu tengok dekat screen ni. Yang ni salah satu BIOS system. American Megatrend. So yang ni salah satu BIOS yang dah lama untuk motherboard. So apa yang kalau kamu tengok kat sini, yang ni jenis sistem BIOS yang lama, dia akan baca hardware, dia akan baca, maksud saya dia akan baca komponen apa yang bersambung dengan komputer kamu. Macam contoh kat sini dia sambung CD-ROM, hard disk kamu, dan juga ada dua hard disk kat sini. Ada satu primary master, lepas tu ada secondary master. Ada dua hard disk kat ni. Dan termasuk juga USB drive. Macam contoh jika kalau kamu nak masuk ke BIOS system ni, kita kena masuk dengan F, tekan ke kunci delete. Yang tu untuk selalunya untuk komputer desktop. Manakala untuk komputer laptop ke atau brand yang lain, selalunya kita akan pasang F2 ke atau F lain. So untuk akses ke BIOS. So sewaktu nak boot sistem komputer tu, nanti dia akan tunjuk dekat skrin kamu jika kamu nak masuk ke setup menu untuk motherboard tersebut. Apa yang ada dalam sistem BIOS ni macam saya cerita tadi, kerja dia nak check keseluruhan equipment kamu. Selain daripada tu dia akan kerja dia akan buat juga, kamu boleh setting juga kamu punya komputer untuk performance ke, optimum ke. Selain daripada tu, tunjukkan kamu punya RAM, graphic card, share memory dan lain-lain lagi. Selain daripada tu juga, kita boleh setting dia punya boot order. Untuk katakanlah kamu nak buat installation OS ke dalam hard disk kamu. Selain daripada tu, overclock processor pun boleh juga. Kalau dulu punya BIOS system, dia punya mode untuk overclock kita boleh buat di dalam BIOS. Lagi satu yang trend sekarang, kalau katakan overclock yang terkininya, kebanyakannya kita boleh installation dia punya motherboard punya application di atas kita punya Windows. So untuk overclocking ni, kalau siapa-siapa yang baru dengar ke, cuba kamu
cari sendiri apa maksud overclock. Okay, yang saya boleh cerita sikit tentang overclock ni. Kalau katakan dah processor speed kamu 2 GHz, okay, kita boleh doublekan speed dia. Katakan kita nak jadi 3.5. Okay, boleh macam tu. Okay, dengan menggunakan overclock. Okay, untuk overclock ni pun dia tak boleh terlebih sangat 100% daripada kapasiti kamu punya processor kamu. Okay, lebih pada contohnya kamu buat 150% lah daripada kapasiti kamu punya processor punya clock. So dia boleh jadi overheat nanti kamu punya CPU kamu. Okay. Lain tu pula kerja BIOS ni, okay, kita boleh juga set password. Okay. Untuk set passwordnya, okay, sebelum untuk yang set password, kita kena masuk dalam menu dia. Okay, so kalau katakanlah kalau kamu nak buat lock untuk komputer kamu kan, okay, kita boleh set dekat sini. Okay, so kalau katakan macam kalau kamu set selalu atas komputer kamu cuma selalu biasa buat locking. Contohnya macam ni, saya buat contoh dulu. Okay, sekejap saya buat contoh dulu. Ada orang datang rumah saya. Okay, sekejap saya tunjuk dulu. Okay, selalunya normal user practice akan lock secara ni. Yang ni lock melalui Windows. Okay, yang ni bukan melalui BIOS. BIOS dia lain sikit, dia lock dia. Okay, yang tu untuk BIOS ni dia lebih secure berbanding yang ni. Okay, yang ni ceritanya kejap lagi. Kita akan masuk kejap lagi. Okay. So, untuk peringatan semasa untuk sebelum kita nak buat setting BIOS ni, make sure manual book kena ada. Okay, manual book kena ada. Kamu kena faham betul-betul. Kalau katakan nak ubah sesuai kamu punya BIOS. Okay, kalau katakan tersilap setting, so kita boleh restore semula. Boleh restore factory setting untuk BIOS kita. Atau kita boleh cabut bateri BIOS tu untuk beberapa saat untuk buat reset. Okay, so untuk reset ataupun cabut bateri CMOS ni ataupun CPU BIOS ni, okay, so dia boleh juga reset kita punya password. Okay, so tersilap setting, okay, setting apa yang komputer yang kamu buat, okay, kesilapan katakan kamu buat setting kepada BIOS ataupun overclock yang tak sesuai. Okay, so sebab itu function untuk reset punya BIOS punya reset. Okay, selalunya BIOS setting ni macam selalunya kita user biasa selalu tak buat, jarang buat. Melainkanlah kalau katakan kamu jika perlu nak bagi maximum performance, okay, nak lebih pada performance untuk motherboard kamu, baru kita buat dalam setting untuk BIOS ini. Okay, itu cerita tentang BIOS. Okay, cerita sedikit tentang BIOS. Okay, yang seterusnya. Okay, apa activity lab kita hari ini? Okay, sebabkan kita tak boleh pakai komputer yang sebenar. Okay, so saya akan pakai virtual machine sebagai pengganti komputer. Okay, untuk install OS. Okay, dalam satu komputer ni ataupun dipanggil host ni, okay, kita boleh run beberapa OS di atas komputer kita. So kita punya practice petang ni kita boleh run 2 kali OS di atas komputer kita. Macam contoh yang ada kat sini. Macam contoh kat sini saya boleh run kat sini. Okey. Kalau kamu tengok dekat software yang saya run ni sekarang, okey, saya ada dua mesin yang saya dah telah install. Okey, nanti kejap lagi saya akan tunjuk nanti. Okey. Macam mana cara nak buat installation untuk Windows dan Linux. Okay. Okay, so yang ni dia punya mesin dia. Okay, so software yang ni, okay, software virtual machine ni, okay, dia fungsi dia macam komputer lengkap. Okay, komputer lengkap
kamu boleh juga buat apa-apa saja kerja di atas dia. Okay, tak ada apa-apa masalah. Okay, macam contoh kalau katakanlah macam sekarang kita kalau katakan kita buat orang kata Google Doc Google Doc tu bukan single user je, multiple user pakai. Okay, so salah satu tu Google punya cloud tu dia pakai visual machine dia. Okay, cuma yang kita tak tahu visual machine jenis apa yang kita pakai. Okay, so selain daripada perisian ni juga kita boleh buat aktiviti komputer seperti biasa juga. Okay, macam contoh nak memasang application ataupun nak menjalankan program dan sebagainya. Okay, so kita boleh run juga macam saya cakap tadi, kita boleh run juga application OS ni secara serentak. Okay, dalam satu komputer ataupun dalam satu host yang sama. Okay, jenis yang ada dalam pasaran. Okay, ada banyak lagi daripada jenis yang saya list down kat sini. Okay, so yang biasa saya pakai ni untuk mengajar dalam lab, VisualBox. Yang ni saya pakai. Okay, macam VMware Station Pro dan Workstation Player ni, yang ni berbayar. Okay, yang ni kalau kamu nak pakai kan boleh dapat. Okay, dalam jika kalau kamu nak download. Okay, tetapi dia punya hanya trial lebih kurang dalam masa 30 hari saja. Dan satu lagi yang dah ada ready di atas komputer dalam OS Windows 10 ni, Microsoft Hyper-V. Okay, cuma saya tak aktifkan lagi function untuk, tak jumpa lagi cara untuk nak run Microsoft Hyper-V ni. Okay, macam untuk kelas ni kita praktikal petang ni kita akan pakai ni, VirtualBox ni. Okay, untuk jenis OS pula Okay, untuk jenis OS ni, okay, kalau kamu tengok kat sini, okay, Windows ni dia orang dah design Windows operating system ni daripada Windows 1.0. Okay, yang ni dah tahun 80-an dahulu. Okay, sebelum kamu lahir lagi dah ada dah. Okay, ni dalam version DOS. Okay, version hitam putih Windows 1.4 sampai 3.1. Okay, so start Windows 95 barulah kita jadi cantik Windows ni. Dan ada juga function plug and play dekat Windows XP. Okay, contohnya kalau kamu masukkan USB drive, okay, tak perlu pemasangan apa-apa software pun. So Windows akan install sendiri driver untuk kamu. Okay, so dah start Windows 7, so OS ni dia dah makin smart sampailah ke Windows 10. Okay, dan Windows ni, okay, dia tak boleh, kalau macam untuk user biasa, okay, untuk pemasangan user biasa, macam kita, user biasa ni, satu komputer dia menggunakan satu lesen saja. Okay, untuk OS ni, untuk OS Windows ni, dia berbayar. Okay, kita tak boleh, macam mana saya nak cakap lesen yang kamu dapat tu, kita kena beli daripada kedai komputer ataupun daripada Microsoft website. Ataupun jika kalau kamu beli komputer, okay, kamu akan dapat macam contohnya ada stiker untuk Windows 10. Okay, macam contoh ini saya tunjuk sini ya. Stiker Windows 10 Windows license key. Okay, Windows license key. Okay, ni contohnya. Okay, yang ni contoh untuk Windows Vista. Okay, manakala untuk Windows 10. Windows 10. Sekejap, Windows 10 ada tak? Windows 10 tak ada. Okay, kalau Windows 7 ada kat sini. Okay, selalunya stiker ni dia akan lekat dekat bawah laptop kamu ataupun PC. Okay, so semasa kalau kamu nak beli komputer ke, tanya sama ada saya punya komputer ni datang dengan Windows ori ke ataupun hilang dah siap installation. Okay, kalau ada setengah hilang dia
dah install siap-siap ke atas komputer kamu, so dia takkan bagi lesen dekat kamu. Okay, kalau katakan nak reinstall balik, so kamu kena beli semula. Okay, OS Windows ni. Okay, kena beli semula dekat kedai komputer Okay, itu untuk lesen Windows. Okay, untuk Windows Mana kalau OS yang kedua pula, okay, Linux. Okay, untuk Linux ni dia merupakan software OS yang free. Okay, so dibangunkan dari tahun 1991. Okay, so pembangunannya sampai sekarang masih ada lagi dibangunkan. Okay, sebab dia tak, orang cakap macam mana, dia masih lagi terus continue dia update macam juga Windows So ada juga OS daripada macam Linux ni, dia ada free dan juga ada free dan berbayar. Okay, macam contoh berbayar tu sebabnya kita nak sistem support daripada company tersebut. Macam contohnya Red Hat. Okay, Red Hat ni salah satu yang daripada company yang besar juga Red Hat ni. Begitu juga OpenSUSE. Okay, OpenSUSE ni pun salah satu Linux yang company yang besar. Okay, dua company ni dia ada keluarkan untuk user biasa dan juga server punya. Okay, ada juga server punya function, version server punya OS. Okay, sama juga dengan yang lain-lain kat sini. Ada juga version server juga. Okay, so ada setengahnya server macam contohnya Fedora ni dia free. Okay, freeware Okay, boleh download daripada internet. Okay, macam lab kita untuk hari ni kita pakai Linux Ubuntu. Okay, yang tu kebanyakannya orang guna untuk Ubuntu tu sebabnya mudah dipakai. Okay. So, sebelum kita nak buat installation OS ni, okay, so kamu kena ada hard disk yang baru ataupun hard disk kosong. Okay, so sebelum kita nak buat aktiviti pasang OS tu, so kamu kena kenal apakah itu disk format. Okay, so disk format ni untuk konfigurasi media untuk penyimpanan data. Okay, so digunakan waktu formatting ni dilakukan sewaktu untuk penyediaan awal pemasangan OS. Okay, sebelum kamu nak buat pemasangan installation Windows ke Linux ke, so kita kena format hard disk kita yang baru. Ataupun jika kalau katakan kamu beli hard disk baru nak pasang ke komputer kamu, so seelok-eloknya kita buat formatting dahulu. So dia akan padam dahulu ke semua kita punya data sebelum kita nak isi apa-apa data yang baru. Okay. Okay. Untuk formatting ni, nanti kejap lagi kamu akan tengok dalam Windows punya sistem. Okay, macam contohnya dekat sini. Okay, yang macam contohnya dekat sini dia punya cara formatting ni di dalam install OS nanti. Okay. So yang ni pula kita buat install untuk disk formatting ni, format USB ni di dalam Windows dah ada dah. Okay, macam contohnya kalau katakanlah saya nak format untuk drive saya ni. Okay, saya nak format drive saya ni. Okay, yang ni untuk C drive tak boleh sebabnya dah ada dah OS Windows ni, memang dia tak benarkan. Macam contoh ini. Kalau katakan saya nak format. Okay, saya pakai yang ni saya punya capacity saya. Okay, file system dia. Okay, so volume label dia, saya letak volume label ni atau nama untuk hard disk tersebut. Saya letak ni macam contohnya Acer data. Okay, untuk format option ni saya ambil quick. Okay, lepas tu saya tekan start. So kalau katakan kita tekan start saja, data akan padam. Okay, so kalau katakanlah komputer kamu dah ada 2 hard disk ni, so tolong jangan
Kalau tak biasa buat formatting, jangan buat formatting sendiri. Kalau tak biasa buat. Kalau USB, kalau katakan kamu nak formatting sendiri, boleh. Okey, tak ada masalah. Kalau kau nak buat formatting sendiri. Okey, file system. File system Windows. Okey, file system Windows, dia mempunyai 3 jenis kat sini. FAT, FAT32, and TFS. Manakala Linux pula, okey, dia mempunyai ada beberapa jenis kat sini dia punya file system. ext1, ext2, 3, 4 dan swap partition. Okey, so yang ni kita set siap-siap semasa sebelum kita nak buat pemasangan OS. Okey, so kamu dah kenal dah itu apa disk formatting. Okey, so slide kita yang terakhir. Okey. Okey, apa benda yang tool yang kita nak kena ada? Okey. So, tool yang kita kena ada adalah VirtualBox. Yang ni kena download sendiri daripada virtualbox.org. Okey. Windows 7. So, yang ni kena download pada Microsoft punya website. Okey. Spesifik komputer dia. Okey, untuk Windows 2 GB RAM dan 20 hard disk free. Okey, di sistem dia. Okey, kena ada. Okay, manakala Linux pula Ubuntu, yang ni kita kena download daripada Ubuntu punya website dan dia punya spesifikasi untuk komputer dia. Okay, 1 GB RAM, okay, tak besar macam Windows, dan 10 GB untuk hard disk dia. Okey, itu tool yang kita perlukan untuk hari ini. Okey, untuk Windows ni, saya tak galakkan kamu download sendiri lah. Okey, sebab Windows 7 ni dia tak ada dah dalam website Microsoft. So kamu kena cari dalam link yang agak macam mana saya nak cakap nak cari yang sah punya Windows 7 yang bukan ubah suatnya susah nak jumpa kan. Okey, takut yang kamu download sendiri daripada internet. Okey. Kalau kamu nak practice sendiri buat installation, so kena hati-hati buat installation ni. Untuk kalau katakan nak buat practice untuk Windows 7 ni. Okay, macam saya dah ada ni, image saya ni saya dah ambil daripada DVD image daripada universiti punya. Okay. So yang ni file yang universiti yang dah sediakan lama dah. Okay, so saya compress dia punya file dia menjadi ISO image dan saya boleh pakai. Cuma yang saya tak ada sekarang dia punya key saja. Okey, key dia untuk komputer yang lain. Okey. Okey, so sekarang saya nak tunjuk dulu cara nak buat practice kita untuk petang ni. Okey, so software yang saya dah install ni, VirtualBox. Okey, sekejap sebelum kita teruskan kelas kita, kejapnya saya tutup ni dulu. Okey. So, untuk buat installation ni grup komputer, saya tukar dulu grup elektronik. Okey. So, untuk buat installation untuk material punya kelas saya dah sediakan. Okey, ni dia punya prosedur. Okey, cara-cara nak buat prosedur dia bagaimana? Okey, satu persatu. Okey, so kalau katakanlah kamu nak practice untuk buat installation, download Windows 10. Okey, jangan pakai Windows 7. Okey, sebabnya takut kamu download ni bukan daripada sumber yang tak sah. Okey. Okey, so saya dah readykan ini. Okey, kalau katakan nanti kamu boleh tengok nanti kalau katakan termiss dia punya cara installation ni dalam kelas ni. Okey. Kamu boleh tengok juga video yang saya dah sediakan di dalam Google Classroom ni. Cara nak buat installation menggunakan Visual Machine. Okey, saya dah prepare 2 video. Okey, 2 video saya dah prepare kat sini. Okey.
So untuk practice untuk Windows 7 dan juga Ubuntu saya dah prepare kan. Okay, so saya nak tunjuk dulu cara Ubuntu, cara practice untuk Windows 7 dahulu. Okay, so software ni saya dah download siap dah daripada komputer saya. Okay, semasa dah complete saja installation, okay, ke atas komputer, okay, make sure semasa kamu nak mencuba, okay, okay, better kalau kamu nak mencuba, make sure RAM kamu sekurang-kurangnya 4 GB ke atas seeloknya. Okay, tak nak nanti komputer kamu ni tersengguk-sengguk gerang. Okay, dan seeloknya kalau katakan kamu menggunakan SSD, okay, menggunakan hard disk jenis SSD, okay, so kita boleh pakai RAM bawah 4 GB, tak ada masalah. Okay, selain daripada hard disk SSD, RAM sekurang-kurangnya 4 GB ke atas, okay, supaya komputer kita tak processing slow. Okay, so nanti saya shutdown dulu komputer ni. Okay. Okay, so sekarang saya punya komputer. Okay, so memori untuk komputer sekarang free dia ada separuh saya pakai. So 58% dah saya pakai dah sekarang. So sekarang saya nak run Windows 7. Okay, saya nak buat installation Windows 7 sekarang di atas komputer saya. Okay, so semasa sebelum kita nak start dulu, okay, so saya cerita sikit lah untuk application ni. Okay, semasa kamu nak setting buat installation, make sure kamu buka file, pergi dekat preference ni, tengok dekat default machine folder, dekat mana location kamu nak simpan komputer kamu ni nanti. Okay, macam contohnya saya set komputer saya dalam E drive. Okay, saya dah set dalam folder ni. Okay, ni folder saya. So dia include sekali dengan software yang OS lain yang saya dah ada dah. Okay, saya dah ada 3 OS kat sini sudah saya buat installation. So termasuk juga Windows 10 kat sini. Okay. Okay, selesai dah tu. Okay, saya cerita ni, dia punya tool lah. So, kalau kamu tengok kat sini, sebelah kiri dia akan tunjuk kamu punya mesin. Okay, mesin kita. Di sebelah kanan pula mengenai detail mesin kamu. Okay, yang ni guest operating system. Okay, so dia tak akan efek kepada komputer kamu. So, cuma dia akan ambil sewaktu kamu nak run, dia akan ambil RAM kamu tinggi ya. Kalau kamu set lagi tinggi RAM kamu, lagi banyak RAM dia akan pakai. Lepas tu dan juga dia akan ambil sikit kamu punya hard disk punya free space. Okay. Okay, so sekarang kita akan start ni. Okay, so macam sekarang kita nak buat practice untuk macam buat installation dalam komputer baru. Okay, sebab itulah saya pakai VisualBox ni. Okay, untuk kita buat practice untuk installation Windows. Okay, so sekarang apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena buat satu mesin baru dekat sini. Macam contohnya saya ambil dekat new. Okay, so kat sini saya ambil kat sini, saya letak nama sebagai Windows 7 D. Okay, sebabnya kita tak boleh double nama kat sini. Okay, nama Win 7 dah ada dah. Okay, saya letak Win 7 D. Okay, OS yang boleh kita run atas ni. Okay, daripada Windows sampai Mac OS boleh kita masukkan. Dan Windows apa yang ada, kita boleh setting daripada Windows 3.1 sampailah Windows 10 pun ada. Okay, boleh pasang dekat OS ni. Dan OS ni dia ada dua jenis. Satu jenis 32 bit dan satu lagi jenis 64 bit. Okay, so kalau 64 bit dia punya storage lebih besar sikit daripada 32 bit.
Okey, lepas tu saya klik pada butang next. Okey, so kat sini dia minta recommended untuk Windows 7 macam kalau kamu tengok dalam slide tadi. Recommended setting untuk Windows 7 2 gig. So saya set kat sini 2 gig. Okey, 2 gig untuk setting untuk atas RAM nya komputer dia tak sama dengan calculation 1 gig ya. Kalau satu contohnya 2 gig 200. Tapi dalam istilah dalam komputer dia tak macam tu. Dia akan kira 2048. Yang tu dipanggil sebagai 2 gig di atas sebuah komputer. Dia tak sama dengan calculation, kiraan yang kamu belajar, yang kamu akan belajar nanti. Okay, so kita pergi next. Okay, so recommended setting untuk Windows. Dia bagi kat sini 32 gig. Okay, so kita ambil option yang kedua ni. Saya create kepada button new. Button create. Okay, so hard disk type yang kita akan pakai. Okay, VID. So VirtualBox ni dia boleh baca juga hard disk daripada virtual machine yang lain. Macam contoh VMware pun boleh juga di atas run kat sini. Kalau katakan kamu download dia punya ada image yang dah siap. Contohnya hard disk untuk virtual machine untuk VMware punya player. So kita boleh run juga dekat sini ya. Ada cara dia. Okay, so saya klik pada butang next. Okay, kat sini saya ambil dynamic allocated. Okay, saya tak ambil fixed size ya. Okay, so kat sini dekat mana dia akan store. So kalau macam kamu tengok sini dia punya storage dia dekat E drive saya. Okay, so dia akan dah siap dalam tu. Dalam folder dia. So yang ni saya boleh set sampai 2 tera dia punya size dia. Okay, tapi saya tak nak pakai 32. Tapi saya nak tukar dia punya value ni kepada 50. Dia punya size dia. Okay. So dah settle lah untuk machine kita ni. Okay. Okey, katakanlah kalau katakan macam contoh dekat sini sekarang komputer kita dalam sistem komputer ni, okey, komputer kita ni dia akan run menggunakan satu prosesor sahaja. Jikalau kalau katakanlah kita nak setting nak tambah jadi 2 prosesor atas kita punya sistem ni, so kita boleh setting dia dekat sini. Saya right click dah dekat machine saya ni, saya pergi dekat setting, saya ambil dekat sistem dan saya run dekat prosesor ni. Okay. Dekat sini nak setting dia berapa prosesor yang nak pakai. Okay, macam contohnya dekat komputer saya ni. Okay, prosesor dia ada 8 prosesor. Okay, ada 8 prosesor dekat sini. Okay. So logic prosesor ada 8. Okay. So dia punya core ada 4. Okay, cuma sekarang saya nak pakai satu prosesor saja sekarang. Okay, daripada 8 tu. Okay, saya nak pakai satu saja. Okay, saya tak nak pakai lebih. Okay, untuk grafik, kita boleh set sampai 128. Okay, 128 saja kita boleh set kat sini. Okay, maksimum. Okay, kita teruskan. Okay, so sekarang settle dah untuk sistem dengan display. Untuk storage. Okay, storage dia ada 2 jenis kat sini. Dia ada 2. SATA port kosong dengan SATA port 1. Okay, SATA port kosong, SATA port 0 ni untuk hard disk. Manakala SATA port 1 ni untuk optical drive. Okay, optical drive ni merujuk kepada CD-ROM ataupun DVD-ROM. Okay, so yang ni dia akan browse kepada folder. Okay, macam ni saya nak ambil Windows 7. Okay, so saya open. Okay, lepas selesai tu. Okay, untuk audio pun dah ada ready dah. Okay, Intel punya audio. Okay, network pun Intel. USB pun ada. Dan share folder pun ada. Okay, so sekarang saya nak run
saya punya mesin ni, saya klik pada butang start. Okay, so installation ni lebih kurang 15 minit sampai 20 minit dia punya jangka masa dia. Okay, sewaktu kita dah masukkan CD ni, so dia akan run, dia akan checking dulu kita punya sistem boleh ke tidak nak installation. Okay, so dekat menu install ni, so language ni kita tak boleh ubah. Yang kita boleh ubah adalah dia punya time currency saja, time currency dan juga keyboard. So keyboard pun saya pakai keyboard jenis US. Ada juga yang jenis lain kat sini. Tetapi kita pakai US punya. Okay, saya klik pada butang next. Okay, so kita nak buat installation, pergi pada install now. Okay. Okay, kat sini dia akan tunjuk kat sini dia punya license agreement. Okay, untuk license agreement ni, okay, check dekat I accept the license term. Saya check kat sini, saya klik pada butang next. Okay, ada dua option untuk buat installation. Upgrade dan juga custom advance. Okay, so untuk upgrade ni adalah macam contohnya daripada Windows, jika kalau kamu user menggunakan Windows 8 nak menggunakan Windows 10, okay, kita boleh upgrade ni tanpa memadam apa-apa data di dalam hard disk kamu. Okay, sebelum kalau kamu nak upgrade ni, elok buat backup dulu kamu punya file-file yang penting. Okay, so option yang kedua pula, yang ni custom advance. Okay, yang ni kita nak buat installation baru ke dalam komputer ataupun ke dalam hard disk kamu. So data-data yang ada sebelum ni dia akan padam. So kita akan pakai ni. Okay, so dekat sini okay, so dekat sini dia bagi kita punya hard disk dengan label unallocated space. Okay, size 50 gig. Okay, dekat mana kita nak buat formatting. Okay, sebelum kita nak formatting dulu, kita kena bahagi dulu hard disk ni kepada dua bahagian. Okay, bahagian C dan juga bahagian D. Okay, 50% C, 50% D. So, saya pergi dekat drive option advance di sini. Okay, saya ambil new. Okay, dan saya tukar value dekat sini menjadi 25,200. Okay, untuk partition yang pertama. Okay, so saya apply kat sini. Okay, so dia akan buat partition dia. Okay, settle untuk partition yang pertama. So manakala partition yang berikutnya buat benda yang sama juga. Okay, lepas tu saya apply. Okay, so sekarang baru kita prepare dia punya partition dahulu. Okay, belum lagi kita setting dia punya file system dia. So file system dia kita kena nak dapatkan file system NTFS dekat sini. So kita kena format dia. Okay, format yang ni. Okay, format untuk proses ni tak lama, cepat 2-3 second dah padam. Okay, so untuk partition satu saya declare dia sebagai C drive untuk installation kita punya OS, dan satu lagi partition untuk kita buat untuk penyimpanan data kita. Okay, saya klik pada butang next dan dia akan start buat installation. Okay, so untuk installation ni dia ikut kelajuan komputer kamu. Lagi cepat, lagi laju komputer tu lagi cepat. Kalau lambatlah processing tu, maka lambatlah komputer kamu bekerja.
Okey, so sekarang saya nak tengok berapa processing komputer saya dah tengah run sekarang Okey, performance. Okey, CPU tak berapa tinggi sangat. Okey, dia kejap-kejap saja. Okey, dekat RAM kat sini. Okey, untuk running dia punya RAM ni, dia akan dah start nak mula tinggi dah. Okay. Sekarang dah 85% dia dah run. Okey, software ni. Okey, kita minimize dulu benda ni. Okey, so kita boleh tunggu benda ni buat installation. So, complete saja installation, dia akan restart untuk kali pertama. Okey, so lepas restart untuk kali pertama, dia akan complete pula installation dia. So, sambil kamu sambil kita tunggu benda ni, so kalau katakan nak minum apa kejap pun boleh Okey, saya nak minum kejap. Okey, nanti saya datang balik semula. Google apa? Saya share screen, dia punya gambar clear tak? Clear sir. Clear Yes, sir. Okey. Clear. So kalau katakan nak tengok lagi clear nanti kamu boleh tengok apa? Full HD punya saya upload nanti screen recordnya untuk kelas ni kamu boleh tengok nanti dalam YouTube nanti. Okey. So dah complete dah installation. Okey, dia dah restart dah untuk kali pertama. Okey, so dia tengah buat tu. Okey, dia restart lagi sekali, restart kali kedua. Okay, dia akan set up dulu untuk first time nya using. Okay, so dekat sini. Okay, so kat sini kita boleh set nama kita. Kita kena set nama kita dulu. Okay, untuk PC Mazan. Okay, saya set nama kita. Nama saya ni dan juga nama komputer. Okay, lepas selesai set, saya klik butang next. Okay, so untuk password ni tak perlu. Okay, macam ni password ni tak perlu. Saya tak set password ni. Okay, katakan nak set kemudian pun boleh. Okey, product key macam saya cakap tadi, product key saya tak ada. Okey, kita cuma apa yang keistimewaannya kalau jika kamu ada product key ni, okey, full features untuk Windows kamu boleh pakai. Yang tu yang saya nampak dekat Windows 10 full features untuk Windows 10 boleh pakai. Kalau tak ada product key,
dia akan disable. Ada setengah features yang kita nak gunakan tu tak boleh pakai. Okay, macam sekarang saya skip benda ni sebab saya tak ada key dia. Okay, kalau katakan ada key, so masukkan key nya dekat sini. Okay, ada berapa key kat sini, dalam 24 atau 25 huruf yang kita kena masukkan dekat sini. So saya skip. Okay, saya ambil untuk update nya, ambil use recommended setting. Okay, untuk time zone, date dengan tarikh ni, dia akan follow up kepada kamu punya BIOS, kepada sistem BIOS kamu. Okay, so kat sini dia tak perlu setting dah apa-apa. Okay, so untuk network, okay, dekat mana? So dekat mana location kamu gunakan komputer ni. Kalau katakan kat rumah, so set dekat rumah. So macam ni sekarang, saya set ni sebagai dekat rumah. So saya add dia sebagai home network. Belum. Tengah kelas. Okay, so sekarang tengah dia prepare ni desktop ya. Okay, so siap untuk desktop kita. Dia kacau pula audio ni. Okay, so audio dah ada dah. Saya change dia punya resolution screen ni kepada sikit. Okey, besar sangat. Tak boleh besar sangat. Saya ambil kecil sikit. Okey, so sekarang dah ready, dah boleh pakai Windows 7. Okey, itu cara nak buat installation Windows 7. Okey, untuk Windows 10 pun sama juga dia punya step ni, lebih kurang sama saja. So, kamu cuma ikut step by step itu saja. Okey, tak ada masalah itu. Okey. So, sebelum kita nak completekan kita punya installation ni, so kita kena check dulu hardware kita. Dia hardware yang ada, yang dah attach ke atas motherboard kita, yang apa, Windows 7 dah baca Okay, saya pergi dekat start, saya right click, pergi dekat manage. Okay, so manage ni adalah computer management. Okay, apa yang ada dekat computer management ni, dia akan tunjuk kat kita system tool. Okay. Lepas tu ada storage dan juga service punya application. Okay, so yang dalam ni, dalam sistem tu ni, kita nak tengok device manager. Okay, dalam device manager ni dia akan tunjuk dekat kamu ke semua hardware komputer kamu. Okay, so macam ni komputer saya complete installation kecuali yang ni saja. Satu yang ni saja. Okay, macam contoh dekat display di sini. So, macam display kat sini dia tak fix lagi dia punya driver dia. Okay, so dia pakai Microsoft punya driver sekarang, standard VGA punya adapter. So yang ni dia tak boleh perform kalau katakan nak main game 3D, memang tak boleh dalam ni. Okay, kalau game basic macam biasa je boleh pakai. So kalau katakan nak main game high performance sikit, so kita kena install dia punya, crack dia punya driver yang betul. Okay, so dekat sini saya ada problem dekat ada device ni. So ada device ni, okay, yang ni bermaksudnya Windows 7 dia tak jumpa file driver untuk dia punya software dia tak jumpa. Okay, software dia, file dia tak jumpa di dalam dia punya list driver dia, ataupun dalam library dia. Okay,
So yang ni kita kena update secara automatic ataupun secara manual. Okay, so sekarang saya tak, sebab yang ni kita tak boleh drive, tak boleh install dia secara automatic. Memang tak akan jumpa benda ni. Okay. So katakanlah kamu nak tak jumpa driver ni, kamu dah search kat dia, kamu cari, okay, search online. Okay, macam contohnya saya cari online ni. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, dah keluar tak? Okay, selalunya dia takkan jumpa benda ni. Okay, sebabnya ada error ni salah satu ni. Okay, tak ada. Okay, kalau katakan tak ada, okay, kalau katakan tak ada driver ni daripada Microsoft, okay, kita boleh cari sendiri di dalam, macam contohnya kalau katakanlah saya pengguna Acer. So saya pergi kat website Acer. Okay, dalam website Acer ni kamu boleh tengok dia punya dalam, cari dalam drivers and manual. Okay, cari dekat situ. Lepas tu kamu boleh key in number laptop kamu ke ataupun desktop kamu. Okay, ataupun number motherboard kamu apa, jenis apa. So macam contoh kat sini, saya ambil device saya sebagai notebook Nitro model. Okay, model apa, macam contohnya AN5145. So yang ni dia punya driver dia. Ke semua sekali. Itu kalau katakanlah kamu punya komputer kamu tak jumpa dengan Windows. Okay, driver melalui Windows tak jumpa. Okay, so yang ni daripada Acer punya website. Okay, ini salah satu contoh. Kalau katakan Asus, pergi website Asus. Kalau katakan Dell, pergi Dell. Kalau HP, pergi ke HP. Okay, so yang ni troubleshoot, cara nak cari driver. Okay, cara nak set up dia pun sama saja. Kalau katakan kamu buat install, katakan install antivirus ke, software apa-apa pun, sama saja. Just ikut step by step dia. Yang tu je. Ikut dia punya message saja. Okay, so itu cara untuk check dia punya network. Untuk hardware. Manakala sekarang kita nak tengok pula dia punya network. Okay, untuk dalam network ni, okay, untuk network yang kita nak check tengok dia punya connect ke tidak dengan internet. Okay, so saya masuk program CMD ataupun yang ni dia punya command prompt. Okay, saya gunakan ipconfig. So yang ni dia akan tunjuk saya punya komputer, saya punya IP address. Okay, so komputer IP address. So maksudnya saya boleh surf internet dengan menggunakan saya punya komputer ni, dengan virtual machine ni. Okay, so sekarang saya ada satu saja komputer kat sini. So katakanlah saya nak buka sebiji lagi komputer. Okay, start dah keluar muka ni. Start keluar muka KJ. Okay, Menteri Kesihatan yang baru. Okay, macam contoh saya nak buka satu lagi mesin saya ni. Contohnya saya nak buka Ubuntu pula. Okay, so Ubuntu ni yang dah siap dah saya buat installation.
Okey. So, untuk Ubuntu ni, okey. Untuk Ubuntu ni saya nak kamu, sekejap saya tunjuk ni dulu Ubuntu Okey, dalam Ubuntu ni, okey, sistem dah ready dah ni. Okey, kalau katakan installation siap dah, kalau katakan macam saya nak check dia punya network, saya menggunakan program terminal. Okey, so kat sini saya buat if config. Okey, dia punya kodik, dia punya command dia berbeza sikit daripada window Okey, IP config pula. If config silap. If config. Okey. So yang ni untuk ini untuk Linux. Okey, yang ni untuk Windows. Okey. So dua mesin saya run dekat sini. Okey. So IP dia pun sama, nampak? IP dia sama. IP dia bertindan dengan IP dia. Okey, dua mesin yang sama. Okey, so yang tu saya buat installation Windows dan saya buat demo sikit tentang Linux ni. Okey. So untuk Linux ni, kalau siapa-siapa yang berminat nak mencuba, kamu boleh cuba install sendiri dekat rumah. Okey. So saya nak kamu cuba ikut di dalam video ni. Okey. Okay, saya tak nak buat demo dalam kita punya kelas ni. Okey. Cuba kamu ikut dalam ni, dia punya practice untuk dalam file ni. Okey, saya dah prepare dah dia punya ni. Dia punya video dia. Okey, kamu boleh tengok. Okey, video ni lebih kurang 30 minit. Kamu boleh tengok. Okey, so yang ni cuma saya tak cerita, saya tak ada letak voice saja kat sini. Okey. Okey, so saya nak kurangkan masa kita untuk online ni. So kamu boleh cuba praktis sendiri untuk Ubuntu ni, ataupun kalau siapa-siapa yang tak berpeluang nak buat installation, okey, nak tengok cara-cara installation untuk buat rujukan kamu punya lab report rujuk video ni. Okey, sebagai kamu punya guideline. Okey. Okey, so macam saya cakap tadi, dua mesin saya installation. Saya dah run kat sini dua mesin di atas komputer saya. Okay, satu Linux, satu lagi Ubuntu. So kalau katakan nak run nak browse daripada internet daripada sini pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kalau tengok pula dia punya performance sekarang. Okay, so new season. Contoh saya nak buka okey, saya buka Episode Malaysia. Okey, boleh. Okey, dan kita dia punya processing dia. Okey, RAM saya dah terlalu tinggi tak boleh lebih. Okey, tak terlampau tinggi sangat. Dia run dua application, dua OS di atas ni. Okey, kalau katakan saya nak run sampai tiga punya OS, so saya kena tambah RAM saya. Kena tinggikan lagi RAM saya kepada sekurang-kurangnya 12GB ke baru boleh. Kurang sikit dia punya processing dia. So processing untuk RAM dekat komputer saya ni dah lebih kurang dah 90% dah sekarang. So tak berapa elok tinggi sangat Okey. Okey, nak shutdown pun sama saja macam komputer biasa juga. Okey, power off. Dan saya shutdown ni. Contohnya saya nak power off ni. Sama juga macam tu. Okey, nak shutdown komputer pun sama juga macam komputer biasa. Okey. So sekarang tengok memori saya dah drop balik. Okey. So nampak.
So dia memerlukan RAM yang tinggi kalau katakan nak buat praktis benda ni kat atas komputer kamu. Okay, kalau siapa-siapa yang tak berani nak cuba, so kamu boleh tengok video praktis saya yang saya dah tunjuk tadi dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok video tu dua video tersebut. Okey. So saya letak load attendance kelas kita sekejapnya. So untuk kehadiran hari ini, okey, so untuk kehadiran hari ini, okey, lab report pun saya dah ready kan kot. Saya dah ready lab report ni. Lab report. Okey, lab report Lab report saya dah ni dah. Saya dah letak sini, okey. Ingat due 12 hari bulan dari apa? Hari Ahad. Okey, so ada beberapa hari kalau kamu nak buat lab report kamu. Okey. So, ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak habiskan kelas? Banyak sunyi ya. Faham lah semua orang ni. Nanti kan ada yang mesej kat saya lah, apalah, tanya itu ini sekarang. Faham sir. Faham sir Okey. So saya tak nak ambil masa panjang sangat kita punya Google Meet ni. Okey, so kelas kita takat ni saja untuk hari ni. Okey. So terima kasih semua sebab datang kelas untuk hari ni. Okey. Assalamualaikum.